إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله ولهم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Syahdan, wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu mengiktikadkan bahawasanya zat Allah Ta'ala dan sifatnya, artinya sifatnya Allah Ta'ala, dan af'alnya, yakni af'al Allah Ta'ala, itu mukhalafah, tidak sama dengan segala wujud yang baharu. Baik, ini kita masuk kepada mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis artinya tidak sama atau bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Baik, kata musannif, syahdan artinya lanjutan daripada itu. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Wajib di sini artinya wajib secara syarak. Kalau tidak dilakukan maka hukumnya berdosa. Jadi kata wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, artinya satu kewajiban yang diwajibkan ke atas orang yang mukallaf, yaitu orang yang aqil baligh, orang yang berakal dan telah pun baligh. Wajib dia, kalau tidak berdosa. Apakah yang diwajibkan? Mengiktikadkan, yaitu meyakinkan di dalam hati bahawasanya zat Allah Ta'ala, artinya diri Allah Ta'ala itu sendiri, dan sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah, dan af'alnya dan perbuatan-perbuatan Allah itu mukhalafah, bersalahan atau tidak sama dengan segala wujud yang baharu, artinya dengan segala zat yang baharu, dengan segala sifat yang baharu, dengan segala af'al yang baharu. Jadi i'tiqadkan itu dulu, yaitu yakinkan dalam hati Allah itu dirinya tidak sama dengan diri yang selain daripada Allah. Sifat dirinya tidak sama dengan sifat yang lain daripada Allah. Perbuatannya tidak sama dengan perbuatan yang lain daripada Allah. Kebanyakan daripada kita bila mengiktikadkan zat, maka itu tidak salah, maknanya betul. Dia kata Allah itu tak sama dengan makhluk daripada sudut zat. Cuma masalahnya daripada sudut sifat dan juga daripada sudut af'al.
Yang berkuasa cuma Allah. Selain daripada Allah tidak memiliki sebarang kuasa. Itu mukhalafah lil hawadis pada sifat. Yang mempunyai kehendak yang mutlak itu Allah, bukannya makhluk Allah. Kerana kehendak makhluk itu adalah berpunca daripada kehendak Allah, dan kehendak makhluk tidak semestinya jadi yang seperti dikehendakinya. Itu dikatakan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk Allah. Artinya jangan ada sedikit pun kita menyamakan sifat makhluk ini sama dengan sifat Allah Ta'ala. Af'alnya, begitu juga perbuatan-perbuatan Allah. Yang mematikan itu adalah Allah, bukannya makhluk Allah. Yang ini berlaku banyak kesilapan kita. Yang memudaratkan kita menjadikan sakit itu Allah, bukannya makhluk Allah. Cuma ianya sebagai sebab dan akibat semata-mata, yang pada asasnya ada sebab belum tentu ada akibat dia. Baik, itu dikatakan af'al, perbuatan Allah. Dia takkan sama dengan perbuatan makhluk. Yang memberi mudarat ke itu Allah, yang memberi manfaat ke itu Allah. Seandainya kita mengatakan ada perbuatan lain yang juga boleh memberi mudarat, itu rosak. Itu maknanya kita menyekutukan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk Allah. Kita tidak betul-betul memahami dan mengiktikadkan yang Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadis. Sebab itu orang yang betul-betul tauhidnya mantap, ini banyak kita dengar terjadi kepada para awliya yang keyakinan mereka sangat tinggi, tapi kita tak sampai ke tahap itu. Ada yang memandu sambil tidur. Ini bukan cerita dongeng rekaan, tetapi memang terjadi di negeri kita sendiri. Ada para awliya yang tidur, bawa kereta sampai di rumah terkejut kerana sampai, bukan terkejut kerana kereta masuk dalam gaung. Maknanya yang memudaratkan itu bukannya gaung, bukannya kereta, bukannya apa, pegangan mereka yang sangat tinggi, tapi kita tidak. Oleh kerana itu, inilah iaitu ahli sufi dan juga para awliya, mereka sangat memerhatikan daripada sudut kafir atau musyrik. Syirik, syirik mana? Iaitu menyekutukan Allah pada sudut sifat dan af'al. Zat tidak terjadi kebiasaannya manusia menyamerupakan zat Allah dengan zat makhluk, tetapi sifat dan juga af'al yang ini kerap terjadi. Sebab itu kena hati-hati. Baik, itu mukhalafah, yakni zat, sifat dan af'al Allah itu tidak sama dengan segala wujud yang baharu. Dengan segala wujud yang baharu artinya makhluk. Sudut mana? Zat, sifat dan juga perbuatan makhluk, dia takkan sama dengan zat, sifat dan perbuatan Allah. Dia tidak akan sama. Baik, i'tiqadkan yang itu dulu. Baik. Dan kata setengah ulama, ulama mana? Ulama usuluddin, arti mukhalafah lil hawadis itu maka iaitu satu racan, iaitu satu ungkapan daripada menafikan barang yang tiada patut bagi Allah Ta'ala. Itu makna mukhalafah lil hawadis. Dan ini adalah makna daripada salbi, menafikan sesuatu yang tidak patut bagi Allah. Seperti mana qidam, menafikan permulaan wujud. Seperti baqa, menafikan akhir wujud. Seperti mukhalafah, menafikan penyamarupaan Allah dengan makhluknya.
qiyamuhu ta'ala binafsih, penafian terhadap Allah itu memerlukan kepada yang lain. Wahdaniyat, menafikan Allah itu berbilang-bilang, lebih daripada satu, maka penafian itu dikatakan salbi. Maka sebahagian ulama usuluddin mengatakan mukhalafah itu adalah satu penafian terhadap sifat yang tidak layak bagi Allah. Baik, contoh seperti jirim, maknanya seperti berjirim. Zat Allah itu berjirim, sifatnya berjirim, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana sifat wujud Allah, sifat ma'ani Allah itu dikatakan sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah artinya sifat yang wujud pada pemikiran seseorang dan wujud pada luaran. Jikalau wujud pada luaran adakah berbentuk jirim, maka itu mustahil. Baik, begitu zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu zatnya bukan berjirim, maknanya bukan bertubuh, bukan dia objek yang boleh ditimbang berapa berat, bukan dia objek yang boleh ada dia punya saiz besar ataupun kecil, bukan. Itu dikatakan menafikan jirim bagi Allah, itu dikatakan mukhalafah lil hawadis. Dan arad itu adalah sifat bagi makhluk seperti bertempat di atas, di bawah, di dalam, di luar, di kiri, di kanan, di atas dan bawah, 8. Itu dikatakan jihad ataupun arah. Maka itu adalah sebahagian daripada arad, sebahagian daripada sifat makhluk. Sebab itu tidak boleh dikatakan Allah itu berada di atas arasy, kerana perkataan di atas itu adalah sifat makhluk, arad nama dia. Maka soalan di mana Allah itu tidak boleh ditanya, kerana menanyakan itu menjurus kepada, yaitu Allah adalah bersifat dengan arad, yaitu di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di dalam, di luar, besar, kecil dan sebagainya. Baik, maka itu mustahil. Maka menafikan Allah itu berarad, yaitu bersifat dengan sifat makhluk, maka dikatakan mukhalafah lil hawadis. Dan kulliyah, yaitu satu tubuh yang sempurna, dan juz'iyah, yaitu potongan daripada tubuh yang sempurna tadi. Kalau kulliyah kita adalah tubuh kita yang satu ini, juz'iyahnya tangan, jari, kepala, kaki. Allah bukan berjuzuk-juzuk. Dan satu lagi kita kata kulit kita adalah sejuzuk daripada tubuh kita. Daging kita adalah sejuzuk daripada tubuh kita, namanya juz'iyah. Allah bukan kulliyah yang terbina daripada juzuk-juzuk. Maknanya Allah bukan satu tubuh yang sempurna dengan adanya juzuk-juzuk yang membina tubuh dia. Dan juzuk-juzuk itu bukan sebahagian daripada Allah, kerana itu adalah sifat makhluk. Itu dikatakan mukhalafah lil hawadis. Dan barang sebagainya, seperti pihak arah, makna dia Allah di utara, di selatan, di timur dan di barat. Bukan. Di luar dunia, di dalam dunia, dalam bumi, luar bumi, di atas langit, di bawah langit, bukan. Allah itu di mana? Allah itu tidak bertempat. Dan kerana atas itu adalah sifat bagi makhluk, dan atas itu wujud kerana dia makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di atas, ada di bawah, artinya Allah juga memerlukan kepada makhluk dia. Sejak bila adanya makhluk itu ada tempoh permulaannya. Allah tidak berpermulaan, sedangkan di atas, di bawah itu bila adanya makhluk, bila adanya ruang itu adalah makhluk Allah. Kalau kita kata Allah itu di atas, artinya atas itu adalah qadim, seperti mana qadimnya Allah Ta'ala, maka mustahil. Baik, kerana bahawasanya segala wujud yang baharu itu, yakni segala makhluk, ada kalanya jisim, tubuh, objek.
yang terbina daripada jirim-jirim yang membentuk dirinya. Ada kalanya jauhar. Jauhar itu adalah benda-benda halus yang membentuk satu benda yang besar. Dan jauhar terbahagi dua. Pertama dipanggil jauhar murakkab, yang kedua jauharul farad atau jauhar firid. Jauhar murakkab artinya seperti molekul-molekul yang membina air. Air secawan di dalamnya ada molekul-molekul yang dipanggil sebagai jauhar murakkab. Artinya binaan daripada cantuman daripada molekul-molekul itu dikatakan air setitik. Itu dipanggil jauhar murakkab. Dan satu titik, satu molekul yang tidak mampu dipecahkan lagi menjadi molekul yang lebih kecil dipanggil jauhar firid. Maka Allah itu adakah terbina daripada molekul-molekul atau atom-atom atau zarah-zarah yang membentuk diri dia? Tidak. Itu dikatakan Allah bukannya jisim yang terbina daripada jauhar murakkab, atau dia adalah jauhar firid yang tidak bergabung dengan mana-mana zarah sekalipun. Itu adalah makhluk Allah, bukannya Allah. Dan ada kalanya arad itu bagi makhluk ni. Allah bukannya jisim, Allah bukannya jauhar, Allah bukannya arad. Baik. Dan arad itu dibahagi atas 4 bahagi. Jauhar 2, jauhar firid, jauhar murakkab. Yang ini pula arad. Baik. Tengok. Dan arad itu, ini sebab itu tidak boleh ditanya di mana Allah. Allah itu di mana? Di atas langit? Allah itu di dalam alam? Di luar alam? Tidak boleh ditanya. Soalan itu menunjuruskan Allah itu bertempat. Soalan tak boleh pakai dah. Makna jangan kita cuba bertanya di mana Allah. Cukup kita berpegang Allah tidak bertempat. Baik. Dan arad itu dibahagi atas 4 bahagi. Ada 4 pecahan. Pertama zaman, masa. Masa tu bila? Dulu, sekarang, akan datang. Dulu, sekarang dan akan datang. Itu masa. Masa sekarang, masa dulu, masa yang akan datang. Adakah Allah terkait dengan masa dulu, masa sekarang, masa akan datang? Tidak. Masa itu makhluk Allah. Yang memerlukan kepada masa itu adalah makhluk Allah. Maka sebab itu ada fahaman yang dipanggil fahaman dahriyah atau duhriyah. Fahaman dahriyah atau duhriyah, mereka mengkaitkan kehidupan dengan masa. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah membinasakan kita melainkan masa yang berlalu. Sebab itu orang kata pergeseran masalah menyebabkan kita menjadi tua. Masa merubah segalanya. Ini bukan fahaman ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan yang merubah itu adalah Allah, bukannya masa. Masa bukannya Tuhan. Kan kadang-kadang biasa kita guna perkataan macam itu. Dah dulu lain lain ulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang, ya. Masalah merubah segalanya, masa mendewasakan kita dan sebagainya lah. Sejak bila masa mendewasakan kita? Sejak bila pula masa yang menyebabkan kita tua? Yang menjadikan kita tua bukannya masa. Yang menjadikan kita tua itu adalah Allah. Baik. Maka terkait dengan masa itu adalah arad, sifat bagi makhluk. Allah tak terkait dengan masa. Oleh kerana Allah itu dia lama dah. Kalau kirakan pada hari ini berapa usia Allah Ta'ala, tak terkait dengan masa. Yang kena usia itu makhluk Allah. Dunia ni berapa tahun usia dia? Itu sesuai tanya. Kerana dunia ini terkait dengan dahulu, sekarang dan akan datang. Akan datang kemungkinan dunia ini dimusnahkan. Sampai masa dia akan dimusnahkan. Maka itu masa. Kemudian sekarang dunia masih ada lagi. Dulu dunia tak ada, Allah cipta dia.
Berapa usia dunia? Allah yang tahu. Berapa usia Allah? Yang itu tak ditanya. Karena Allah bukannya benda baharu. Allah itu bersifat dengan qidam. Maka soalan masa itu adalah mengaradkan Allah, mengatakan Allah itu arad. Baru ditanya di mana Allah, berapa lama Allah hidup. Ini semua adalah arad. Kedua, makan tu artinya tempat. Makan arti tempat. Allah tu di mana? Di atas arasy, itu tempat. Karena bertempat itu adalah sifat bagi arad. Salah satu daripada ciri-ciri arad, sifat makhluk, adalah menduduki ruang dan tempat. Maka soalan kita tanya, Allah tu di mana? Di atas arasy ke dia? Itu soalan tak patut ditanya. Kerana ulama sendiri pun khilaf tentang ayat berkaitan dengan istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu khilaf di kalangan ulama. Bila khilaf di kalangan ulama, ayat itu digolongkan sebagai ayat mutasyabihat, maka akidah kita tidak diambil daripada dasar yang mutasyabihat. Akidah kita diambil daripada dasar yang muhkam, nama dia. Muhkam artinya tidak ada sebarang pentakwilan terhadap ayat tersebut. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Ada tak khilaf ulama tentang kekuasaan Allah? Tak ada. Dipanggil ayat muhkam. Itu dasar akidah ahli sunnah. Tentang masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu banyak makna. Kapal Nabi Nuh, thumma stawat 'alal judi. Setelah itu istawa. Istawa kalau kita guna makna bersemayam, maka bersemayamlah kapal Nabi Nuh di atas bukit Jud. Mana sesuai bersemayam? Artinya maka berlabuhlah kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi. Kalau Allah takkan berlabuh. Maka perkataan istawa itu banyak makna, tidak satu makna. Oleh kerana maknanya banyak dan juga ulama khilaf, karena bila sebut sahaja tempat di atas arasy itu adalah sifat bagi makhluk. Maka Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk dia. Maka oleh kerana itu ulama kita mentakwilkan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Setiap nas Al-Quran maupun hadis yang mana membawa kepada tashbih, iaitu penyamaran, bukan menyamar, sama-sama kita, maka awilhu, takwilkan dia. Oleh kerana ayat yang kena takwil tidak diambil makna yang tersurat, diambil makna yang tersirat, maka itu tidak dijadikan sebagai dasar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan kita wajib beriman, kita beriman dengan ayat tersebut. Tidak ada yang menolak tentang ayat itu. Cuma tafsirannya itu ulama tidak sepakat. Bila ulama tidak sepakat, maka tidak dijadikan sebagai dasar dalam akidah, karena itu ayat mutasyabihat. Dasar akidah ayatnya mesti muhkaman, nama dia, yang tidak ada makna yang tersirat, melainkan diambil makna yang tersurat. Baik. Jadi kita tolak. Kenapa? Tafsiran terhadap bersemayam itu adalah yang pertama artinya menguasai. Yang kedua, kita serahkan maknanya kepada Allah. Bagaimana? Kita sekadar membaca sahaja. Dan maksud daripada ayat itu, perkataan itu kita serahkan kepada Allah. Selesai masalah. Tak perlu kita nak panjang-panjangkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf. Mereka cuma baca, maknanya tidak mentafsirkan. Dan itu selamat. Atau ditafsirkan dengan makna yang lain tetapi mempunyai hubung kait dengan makna istiwa. Tadi ada makna hubung kait. Baik. Maka oleh kerana itu ulama kita sangat teliti. Dia mengatakan tempat di situ adalah sifat bagi makhluk, dipanggil arad.
maka Allah itu laisa kamitslihi syai', tak sama dengan makhluknya, maka Allah bukan bertempat. Ini akidah ahli sunnah. Baik. Ketiga, jihad. Jihad tu maknanya apa dia? Arah maknanya kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dalam, luar. Allah tidak ada di luar, bukan di luar bumi, bukan di luar dunia, bukan dalam dunia, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah. Habis Allah di mana? Allah tidak bertempat, tetapi dia wujud. Kerana tempat itu adalah ciptaan Allah. Seandainya Allah bertempat, di mana tempatnya Allah sebelum dijadikan arash? Di mana tempat Allah? Sehingga Allah berpindah pula ke tempat yang lain. Kalau tempat itu ada, artinya Allah itu memiliki satu lagi benda yang qadim lagi azali, namanya tempat. Sedangkan sebelum wujud segala tempat, masa dan sebagainya, yang wujud cuma Allah beserta dengan sifatnya, itu sahaja. Af'al belum ada lagi, belum berlaku af'al lagi, maknanya belum diciptakan sebarang makhluk. Setelah itu barulah Allah menciptakan makhluknya, maka makhluknya mengenal dia akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat itu ada pada Allah. Baik, maka dengan sebab itu, kalau di atas, di bawah, kiri, kanan itu juga adalah sebahagian daripada makhluk, maka tidak boleh dikatakan Allah itu di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya. Keempat, had serta nihayah. Had itu apa dia? Had lah. Had. Mana had apa dia? H-E-D, had. Mana kita dari sini 2 meter. Itu had lah tu. Allah tu berapa saiz dia? Itu tidak terjadi. Dan nihayah, iaitu dia punya akhir had tersebut. Kalau 2 meter itulah akhirnya. Maka tidak terjadi kepada Allah Ta'ala dengan saiz yang tertentu, kerana saiz tertentu itu adalah sifat bagi jirim dan jisim. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim. Baik, jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulannya adalah Allah itu tidak sama dengan makhluknya daripada sudut zat dan sifatnya. Baik, tak masuk lagi af'al dia lagi. Af'al nanti dibincangkan di dalam wahdaniyat. Baik, iaitu menolak kam munfasil pada af'al. Baik. Kemudian, maka semuanya, bukan samanya, maka semuanya itu tentu baharunya yang 4 ni, iaitu dia zaman, masa tadi, makan, tempat, jihah, arah, had, batas ataupun saiz. Itu semua adalah sifat bagi jirim dan jisim. Yang jirim dan jisim itu adalah diri yang baharu, bukannya Allah Ta'ala. Baik. Dan muhal, muhal maknanya mustahil, dan muhal qidamnya, mustahil qidamnya kalau ada sifat-sifat ini. Jadi sifat-sifat ini tidak layak kepada Allah, karena Allah bersifat dengan qidam. Yang tidak bersifat dengan qidam sahajalah yang ada 4 ini, yaitu adanya masa, dia terkait dengan masa, kita terkait dengan masa. Bukti dia mana? Bukti dia kita semakin tua. Dulu kita muda, sekarang kita dah tua. Dulu kita kanak-kanak, sekarang kita dah dewasa. Yang menjadikan kita kanak-kanak dan dewasa itu siapa? Allah Ta'ala. Maka nak kata muda tua dikira macam mana? Dengan masa. Maka kerana itu kita katakan setiap makhluk terkait dengan masa. Baik. Kemudian, maka itu bukti yang dia tidak kidam. Dan makan, tempat, kerana tempat itu adalah makhluk Allah, maka makhluk sahaja yang akan perlu kepada makhluk untuk menyempurnakan diri dia, menyempurnakan hidup dia. Hakikat yang menyempurnakan itu Allah Ta'ala, tapi ada sebab dan akibat dia. Baik. Ketiga, jihad, iaitu kita sahajalah, ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam dan luar dan sebagainya. Keempat, batas.
iaitu kita punya saiz tubuh kita ada rendah, ada tinggi, ada besar, ada kecil, ada kurus, ada gemuk dan sebagainya. Maka semua ini tentu makhluk dia, dan tidak ada pada Allah, karena Allah bukannya makhluk. Baik. Dan maha suci Allah Ta'ala, dan suci Allah Ta'ala, makna maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu, yakni yang dinyatakan sebentar tadi. Wallahu a'lam. Dan tanda sifat mukhalafah lil hawadis itu sifat kidam. Itu dia kata bukti yang Allah itu mukhalafah lil hawadis. Mana? Iaitu sifat kidam yang ada pada Allah. Itu tidak ada dikongsi langsung dengan mana-mana. Dan iaitu kalau baqa, ada yang kekal tetapi dikekalkan oleh Allah. Tapi ada tak yang kidam? Tak ada. Yang tunggal ada tak? Ada yang tunggal, seperti matahari, dia tunggal, tapi bukan seperti mana tunggalnya Allah Ta'ala. Tapi kidam tak ada langsung. Yang ada kidam itu cuma Allah. Itulah dikatakan sebagai tanda sifat mukhalafah lil hawadis. Baik. Yakni apabila bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kidam, yakni salbiyah yang pertama, maka tentu bersifat Allah Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat mukhalafah lil hawadis. Maknanya oleh kerana makhluk tidak ada sifat kidamnya, maka dia tidak ada pernyamaan dengan Allah Ta'ala. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya kerana Allah tidak berpermulaan. Dia panggil kidam. Makhluk ada permulaannya. Maka itulah yang membezakan secara jelas bahawa Allah itu mukhalafah lil hawadis. Baik. Kemudian kata musannif, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Baik. Dan yakni, baik, qiyamuhu bin nafsi. Qiyamu bin nafsi artinya berdirinya Allah Ta'ala bin nafsi dengan sendirinya. Wahdaniyah artinya esa, tunggal, yakni artinya dan keempat daripada sifat salbiyah, daripada sifat mana salbiyah, ya salbiyah. Yang keempat daripada sifat salbiyah, yang kelima daripada sifat 20. Baik. Qiyamuhu bin nafsih, yaitu berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa makna? Bukan bererti Allah buat semua sendiri, bukan itu makna dia. Bukan itu makna dia. Bukan bererti qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah itu buat apa sahaja, dia sahaja yang buat. Bukan itu sebahagian daripada makna. Jadi makna qiyamu binafsih itu apa dia? Yakni tiada dikehendak Allah Ta'ala itu kepada yang menjadikan dia. Itu makna qiyamu ta'ala binafsih. Dalam mentakrifkan qiyamuhu ta'ala binafsih, sebahagian ulama mengatakan Allah tidak berhajat kepada mukhassis. Sebahagian mengatakan Allah tidak berhajat kepada mahal. Ada pula mengatakan Allah tidak berhajat kepada mukhassis dan juga mahal. Baik, apa beza mukhassis dengan mahal? Mukhassis artinya yang menentukan Allah Ta'ala. Seperti katakan kita menentukan keadaan botol ini, kita buat kilang botol, kita menentukan dia tutup nak color apa, kita punya botol ni nak buat plastik ke, kaca ke, ni warna apa, air dia air sirap ke, dipanggil menentu. Maka wujud Allah Ta'ala itu adakah ditentukan oleh zat yang lain bagaimana keadaan zat, sifat dan af'al Allah? Tidak. Itu makna qiyamu ta'ala binafsih. Allah tidak perlu kepada zat yang lain untuk menciptakan dirinya. Maka sebahagian ulama tauhid pula mengatakan itu sudah disebut di dalam sifat qidam. Kerana Allah tidak berpermulaan, siapa pula nak memulakan penciptaan Allah? Maka tidak perlu kita bincangkan Allah itu perlu kepada mukhassis, kerana itu dah mustahil daripada awal lagi. Baik.
dan tidak berkehendak kepada zat yang lain. Itu mahal. Mahal makna tempat. Baik, kerana yang berkehendak kepada yang lain itu adalah sifat. Kerana sifat tidak boleh berdiri sendiri. Masin boleh ke berdiri sendiri? Tak boleh. Dia mesti menumpang pada zat garam. Manis tidak boleh berdiri sendiri. Untuk menentukan kewujudan manis itu, maka perlulah dia ada pada satu jirim yang lain, namanya gula. Itu dipanggil sifat. Maka oleh kerana itu sifat sahaja yang sangat berhajat kepada tempat, iaitu zat yang lain atau mahal. Maka Allah itu adalah zat yang bersifat. Macam mana pula zat bersifat? Dia bersifat sebagaimana sifat. Kalau seandainya Allah perlu kepada yang lain, Allah itu merupakan sifat, semata-mata sifat, bukannya zat. Kalau Allah adalah sifat, bagaimana sifat nak bersifat dengan sifat yang lain? Maka mustahil. Baik, boleh faham tuan-tuan? Ya, itu menafikan Allah itu berhajat kepada mahal, kepada tempat. Baik, kita mudahkan lagi. Baik, Allah itu adalah zat. Allah itu adalah zat. Maka pada zat Allah Ta'ala itu adanya sifat. Kaedahnya adalah sifat tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti wujud pada sesuatu yang lain. Maka Allah itu adalah zat yang memiliki sifat. Maka tidak perlu Allah Ta'ala kepada zat yang lain, kerana yang memerlukan kepada zat itu cuma sifat. Seandainya kita mengatakan Allah memerlukan kepada zat yang lain, artinya Allah itu bukannya zat yang memiliki sifat, bahkan Allah itu merupakan sifat. Kalau Allah itu sifat, maka mustahil dia bersifat dengan sifat-sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Maka bila kita menafikan qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya kita mengatakan Allah itu bukan zat yang bersifat, automatik kita menolak sifat ma'ani. Baik, boleh tuan? Baik. Kemudian, dan tiada berkehendak ia, yakni Allah, kepada tempat. Artinya, yakni arti qiyamuhu binafsi itu racan, yakni satu ungkapan daripada ghina yang mutlak, iaitu kaya yang mutlak. Kaya yang mutlak artinya langsung tidak berhajat kepada yang lain. Itu panggil ghina mutlak, yakni kaya semata-mata kaya, maknanya langsung tidak memerlukan kepada yang lain. Baik, ada mana? Baik, boleh faham tuan-tuan ya? Maka bila sebut saja qiyamu ta'ala binafsih, kita mensabitkan Allah itu adalah zat yang memiliki sifat ya? Dan kita mensabitkan bahawasanya Allah itu memiliki sifat, dan kita menafikan Allah itu adalah semata-mata sifat. Karena sifat sahaja yang memerlukan kepada zat. Dan seandainya kita mengatakan Allah itu adalah sifat, maka kita menafikan sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani ternafi, artinya ternafi jugalah sifat ma'nawiyah. Maka tertolaknya kewujudan segala makhluk yang berpunca daripada sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Ta'ala. Baik, habis di situ. Dan kelima, wahdaniyah, yakni arti wahdaniyah yang tiada yang menduai. Baik, arti dikatakan wahdaniyat atau ketunggalan atau esa, yakni tiada yang menduai. Ini dalam kitab Imam Sanusi mengatakan wahdaniyah itu artinya la thaniya lahu, tidak ada yang kedua bagi Allah Ta'ala. Itu cantiklah tu.
Bila menafikan yang kedua, maka turut ternafi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dan seterusnya dah. Maka itu adalah satu ungkapan kepada esanya Allah Ta'ala. Kalau dibuatkan katakan Allah tidak ada yang kedua bagi zat, sifat dan af'alnya, maka berarti itu adalah wahdaniyah. Karena bila ternafi yang kedua, automatik ternafilah yang selanjutnya. Baik. Wallahu a'lam. Nanti kita ulang balik. Dan kelima, wahdaniyah, yakni tiada menduai dalam zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal.